الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia, limpah ihsan dia, kurniaan dia, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di rumah-rumah Allah. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid, surau. Saya tengok dalam keputusan fatwa majlis wilayah persekutuan, surau dengan masjid ini diletakkan sebagai hukum yang sama. Hukum yang sama. Memang berbeza-beza pendapat ulama lah, adakah surau ni dengan masjid sama ataupun tidak. Jadi yang mana yang kata tak sama tu, masuk surau dia tak boleh lah sembahyang tahiyatul masjid, sebab tahiyatul surau ni tak ada lah pula, kan? Kau ada pernah dengar orang salli sunnat tahiyatul surau raka'ataini? Tak ada, kan? Yang ada tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Tapi dalam muzakarah terkini atau keputusan terkini majlis fatwa wilayah persekutuan, maka dikatakan bahawasanya hukumnya adalah sama. Bila sama, maksudnya insya-Allah apa sahaja yang terpakai kepada masjid, maka ia terpakai walaupun nama tempat itu adalah surau. Jadi kita kena syukur pada Allah. Allah Subhanahu taala letakkan kita di rumah dia ni, yang di surau kita ni, di masjid, yang mana ini adalah satu kemuliaan. Tetapi bukanlah maksud kemuliaan ni untuk kita menjadi ujub, untuk kita rasa takabur, tidak. Tetapi kita kena syukuri nikmat ini dengan kesyukuran yang betul, yang sebagaimana berhaknya kita syukuri, kan? Sebab bila bermula sahaja alam barzakh untuk kita, bermula sahaja alam barzakh, pada masa itu kita akan dapat tengok sungguh-sungguh apa nilai yang kita dapat datang rumah Allah SWT. Apa dia nilai satu langkah yang kita langkah, apa dia nilai satu saat, satu minit yang kita duduk dalam rumah Allah beriktikaf, apa nilai satu sujud, satu rukuk yang kita lakukan, apa nilai kita duduk, kita baca Quran dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi jelas. Pada masa itulah baru kita tahu, oh besar rupanya nikmat yang datang. Tuan-tuan, jangan kata yang dah dalam masjid, apa yang kita lakukan dalam masjid. Tuan-tuan datang tadi membelah malam lah orang kata, membelah kegelapan, mengharungi kegelapan, nak datang sini gelap, kan? Gelap itu pun ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata dah langkah masuk dalam masjid, tak sampai masjid lagi, datang ke masjid tu kena lalu malam, kena lalu gelapnya malam. Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Fil dhulam, dalam gelap, dia redah juga gelap itu, nak datang ke masjid. Bin nur, gelap yang kita lalu ini semata-mata kerana hubungan dia ialah kerana kita nak datang masjid. Bin nur, kata Nabi SAW, dengan cahaya yang sempurna. Allah akan gantikan, Allah akan jadikan gelap yang kita tempuh itu, gelap yang kita redah datang juga rumah Allah ini, menjadi bin nur tam, dengan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna, bukan kecil-kecil punya cahaya.
Tapi cahaya yang sempurna bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hari akhirat kita nanti. Bermula saja kiamat, maka rupanya yang kita duk datang ulang-alik, datang ke masjid, datang ke surau, datang ke rumah Allah ini ada nilai. Allah akan gantikan gelap-gelap yang kita lalu ini menjadi cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Mahsyar itu gelap, kubur itu gelap, mahsyar itu gelap. Mana cahaya dia? Inilah antara cahaya-cahaya yang akan menghasilkan cahaya kepada kita nanti. Pada masa tu tuan-tuan, baru kita faham, rupa-rupanya yang aku dapat datang rumah Allah Ta'ala ni bukannya kecil-kecil anak punya nikmat. Ia satu kurniaan, ihsan Allah Ta'ala pada kita. Ramai-ramai orang Allah pilih kita, entah apa sebab kita tak tahu, tapi kita lihatlah ini sebagai peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita menjadi mulia di sisi dia. Itu saja. Dan kita bercita-cita, ingat, kita bercita-cita, kita mesti kena ada cita-cita, ada hasrat dalam hati kita ni. Macam mana orang lain pun boleh datang rumah Allah SWT. Saya dah baca dah hadis macam mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang tokoh dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Bukan setakat dia yang pergi masjid, tapi dia pun bercita-cita, sangat berhasrat supaya orang pun boleh datang masjid. Dan dia pergi ke pasar-pasar, ajak orang datang ke masjid. Maknanya kita jangan setakat kita sahaja. Maksud syukur yang sebenar ialah bila kita tambah ketaatan. Kalau kita bersyukur pada Allah SWT, maksudnya kita kena tambah ketaatan kita. Macam Nabi SAW, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, kenapalah tuan ni solat sampai bengkak kaki-kaki begitu, sujud yang panjang, rukuk yang panjang?" Nabi SAW jawab mudah je, "Afala an akuna abdan syakura." Adakah tak patut aku ni jadi seorang hamba yang bersyukur? Maknanya syukur bagi Nabi SAW itu ialah bila baginda gunakan, berikan yang terbaik untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. Macam tu juga tuan-tuan, kalau betul-betul kita ni bersyukur dengan nikmat dapat datang rumah Allah Ta'ala, subuh-subuh buta ni pun masih kita dapat datang, apatah lagi maghrib isyak kan, subuh ni pun kita dapat datang, maka kita perlulah juga berhasrat, bercita-cita nak lagi tengok saudara-saudara kita yang lain juga dapat datang. Kerana apa? Bukan kerana kita baik, mereka tak baik. Itu takabur nama dia. Kita kena hati-hati sikit. Setan ni dia twist sikit ya. Nampak buat benda baik, tapi dia twist sikit saja, benda tu dah jadi benda yang sayyi, benda yang sayyiat, benda yang keburukan. Kita kena berhasrat macam tu dengan maksud nak sempurnakan iman kita. Pegang saya cakap tu. Kalau kita buat, kita ajak orang, kita share, kita ajak, kita panggil, kita jemput dan sebagainya dengan niat untuk iman saya, bukan masalah iman dia. Dia dah baik dah, cuma demi kesempurnaan iman saya. Oleh kerana saya bersyukur sangat Allah pilih saya dapat datang subuh, maka saya pun nak juga saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, keluarga saya, jiran saya ni pun dapat datang juga sembahyang subuh berjamaah di masjid, di rumah Allah SWT. Kerana apa? Kerana Nabi SAW beritahu, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu. Beratlah sikit kalau kita terjemah literally macam tu. Jadi ulama setelah dibahas dengan segala hadis-hadisnya, maka ulama kata maksud tidak beriman di sini bukan jadi kafir. Tak beriman di sini maksud dia tidak sempurna iman seseorang kamu. Okey. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka untuk diri dia. Nampak? Demi kesempurnaan iman kita, kita ajak saudara kita untuk sama-sama dapat juga nikmat yang besar ini. Itu saja niat kita. Itu saja niat kita. Demi kesempurnaan iman saya. Sebab kita tak boleh nak ubah orang, kita tak boleh nak baiki orang.
itu dia yang kena bertanggungjawab atas kehidupan dia. Tetapi kita ni demi kesempurnaan iman saya sangat-sangat ingin, sangat-sangat berhasrat untuk supaya saudara saya juga dapat datang rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita syukur atas perkara ni. Insya-Allah kita sambung daripada kitab kita. Masih lagi kita memperkatakan sebagai muzakarah, sebagai mutalaah, sebagai revision lah untuk kita. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi dalam ini daripada kitab Hayatus Sahabah dia petik juga hadis ini. Hadis ini adalah riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa akhraja Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Imam Muslim telah mengeluarkan, merekodkan di dalam kitab dia daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar dia ialah Sa'ad. Nama sebenar dia ialah Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi itu nama sebenar dia. Tapi dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni orang asal Madinah daripada kaum ataupun suku Khazraj. Rasulullah masuk ke Madinah tu dia masih lagi muda. Semasa peperangan Uhud berlaku, dia tidak dibenarkan menyertai kerana umur dia yang masih muda dan kebetulan ayah dia pada masa itu sedang sakit sangat. Jadi dia diberi excuse untuk tak menyertai. Tapi selepas daripada perang Uhud tu dia tak pernah tinggalkanlah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini orang muda pada hayatnya Nabi SAW, dan dia sentiasa bersama Rasulullah SAW, termasuk dalam kalangan tokoh-tokoh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis juga, Abu Sa'id Al-Khudri. Mengikut kiraan ulama, Abu Sa'id Al-Khudri ini ada meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Tu kira banyak tu, 1170 hadis. Dan dia ni kira jadi tokoh jugalah di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dia kata kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Satu hari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah keluar ke masjid. Maksudnya kharaja ni dia keluar daripada rumah, tetapi pergi ke mana? Ke masjid. Kerana apa? Kerana dia pergi tu masuk dalam masjid, maka dia telah tuju kepada satu halaqah. Jadi dalam masjid, mana daripada sini kita boleh bayangkan masjid pada zaman itu, masuk-masuk ada halaqah-halaqah, ada grup-grup, circle-circle yang sedang berada dalam masjid itu. Kalau berdasarkan hadis-hadis yang saya dah baca sebelum ni, riwayat-riwayatnya kita boleh faham, kan? Kalau macam hadis Abu Hurairah ajak orang pergi masjid tu, yang dia pergi pasar, lepas tu dia kata, kenapa kamu duduk sini ramai-ramai ni? No, di masjid tu harta sedang dibahagi-bahagikan, pusaka Rasulullah SAW sedang dibahagikan. Semua melompat pergi masjid. Lepas tu dia tunggu je kat pasar tu kan. Bila sampai balik, dia orang ni balik, dia tanya, ada apa? Tak ada apa lah, tak ada apa. Kami pergi masjid, tak ada apa pun. Abu Hurairah kata, betul ke tak ada? Tak ada orang langsung. Orang ada lah, tapi kata duk bagi harta tu tak ada. Ni salah info kau ni. Jadi dia kata, apa yang kamu tengok orang dalam tu? Jadi orang yang pasar ni dia lurus je, dia pun jawab, tak ada apa, kami tengok ada yang duk semayang, ada yang duk belajar hukum hakam, ada yang duk baca Quran, itu je. Tak ada pun bagi-bagi harta. Dia duk fokus bagi harta tu kan. Itu Abu Hurairah pun ketuk dah sikit kan.
kan, bangang kan. Soalannya gitulah kalau kita ni. Itulah harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan itulah warisan, itulah pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya di masjid pada masa itu ada orang yang pertama ada yang tengah solat. Dalam masa yang sama juga ada yang sedang belajar, tengah muzakarahkan tentang halal haram, hukum hakam. Ada dalam masa yang sama ada yaqra'unal Quran, mereka yang sedang baca Al-Quran. Itu keadaan dia. Dalam satu masa tu ada macam-macam amalan. Macam kita ni satu je kan. Saya dah buka kitab kat sini, semua pakat dengar lah. Macam tu. Dan kebanyakan lah, kebanyakan masjid macam tu lah sekarang. Tapi masjid Nabi SAW dah hatta sampai sekarang pun, kalau kita tengok masjid Nabawi, masjid apa pun macam tu. Walaupun mereka ada halakah, banyak guru mengajar. Ialah masjid pun besar kan. Banyak guru-guru mengajar pada masa tu. Yang tiang sana, yang tiang sana. Tetapi dalam masa yang sama ada orang yang baca Quran, ada orang tengah solat, ada orang duduk dengar mengajar, ada orang baca, macam-macam. Macam itulah suasana dia. Jadi cerita dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini, dia kata kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah ini adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakak dia adalah isteri Rasulullah SAW, ummahat, antara salah seorang daripada ummahatul mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anha, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tapi Sayyidina Muawiyah ini adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak difitnah, sehingga nama dia tu begitu buruk. Dalam catatan sejarah ini, orang tak suka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, seolah-olah dia ni bukan sahabat Nabi. Ingat tuan-tuan, ini bahaya Syiah. Syiah dia merubah-rubah, menambah-nambah, memfitnah, sehingga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ini, orang pandang dia tu dengan pandangan yang salah. Kalau tak percaya, saya nak tanyalah ramai-ramai ahli karyah kita kat sini ni, siapa yang letak anak dia nama Muawiyah? Yang letak nama Abu Bakar ramai, yang letak nama Umar ramai, yang letak nama Ali, Osman ramai. Sekarang ni, tapi siapa, ada tak orang yang letak nama anak dia Muawiyah? Siapa yang kerja Jabatan Pendaftaran Negara? Boleh bagi tahu saya statistik berapa orang Malaysia ni letak nama anak dia Muawiyah radhiyallahu anhu? Rasanya berapa puluh orang je kot, seramai-ramai orang Islam kat Malaysia ni. Kenapa? Kerana unpopularnya, tak popularnya Muawiyah ni, kerana sejarah dia tu telah begitu bercampur aduk dengan fakta dan juga tuduhan, sehingga ia ni teraniaya. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu ini, kalau kita tengok dalam sumber-sumber yang sahih di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau adalah salah seorang yang dikategorikan sebagai alim, ulama dalam kalangan para sahabat. Dia ni salah seorang ulama. Sahabat-sahabat besar yang lain, ada riwayat-riwayat menyatakan mereka ni kata, tidak ada orang yang aku tengok solat dia begitu mirip dengan Rasulullah, nak lebih daripada Muawiyah. Dia bukannya orang barang-barang. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau kita tak cakap, habis tu kenapa dia berpegang dengan Sayyidina Ali? Itu cerita lain lah. Itu fakta sejarah, tapi kita kena fahamlah segala-galanya. Itu nombor dua. Yang penting sekarang ni kita kena faham, dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat sahabat, orang yang besar dalam kalangan para sahabat. Kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan khalifah-khalifah, kan? Dia dihantar sebagai gubernur, dia dihantar. Kalau Nabi SAW tak percaya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tak percaya, Umar radhiyallahu anhu tak percaya, takkan dia dihantar ramai-ramai sahabat, dia dipilih untuk jadi khalifah, untuk jadi gubernur. Dia ada kepercayaan. Bahkan Nabi SAW melantik dia sebagai salah seorang penulis wahyu. Rasulullah ada ramai penulis wahyu. Salah seorangnya ialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan dia adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah tu dah jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jauh lebih dulu daripada ayah dia masuk Islam. Sebelum ayah dia masuk Islam lagi, dia dah
jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah beriman, dan Abu Sufyan, Muawiyah ini masuk Islam lebih dulu daripada ayah dia. Jadi ini kita kena faham juga tentang sejarah. Tentang sejarah ni kita kena hati-hati. Kerana kadang-kadang kita meletakkan sejarah itu melebih daripada Quran. Mana kita nak yakin fakta sejarah, kononnya fakta, ataupun info tentang sejarah dengan Al-Quran, mana yang lebih yakin? Sejarah ni kadang-kadang teori je, betul tak? Betul tak? Saya nak tanya, Hantuah ni asal dia mana sebenarnya? Hantuah ni, sejarah Melayu ni, orang Melaka ke, orang Makassar ke, orang Cina? Pening dengar teori Hantuah ni. Lah ada pula profesor yang kata Hantuah ni tak ada sebenarnya. Sudah kan, hilang terus Hantuah. Ni sejarah nak bagi tahu, contoh sejarah. Itu sejarah baru berapa ratus tahun Hantuah dengan kita ni. Itu berapa ratus tahun. Sedangkan kalau sejarah Sayyidina Muawiyah ini berapa ribu tahun punya sejarah. Jadi kita kena hati-hati, tuan-tuan. Kita kena hati-hati, jangan sampai sejarah itu melibatkan akidah. Kalau kita tengok agama Kristian ni, Bible tu ditulis tak lebih daripada 100 tahun. Dia ada 4 gospel tu. Yang paling akhir pun 100 tahun lepas Nabi Isa AS tak ada. Itu pun Nabi Isa dah jadi Tuhan dah. Dah jadi Tuhan dah kawan tu, kan? Sedangkan dia tak pernah pun mengajak benda tu. Tapi nak bagi tahu perubahan boleh berlaku. Jadi sejarah ni kita tak boleh mengatasi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dengan jelas menyatakan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah golongan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Instead of, walaupun mereka itu orang manusia biasa, tetapi Allah Ta'ala telah istiharkan keredaan dia. Salah silap dia orang, Allah mudah nak ampunkan, kan? Jadi Sayyidina Muawiyah ini pada masa itu dia adalah dah jadi Amirul Mukminin lah, dah jadi khalifah. Jadi dia masuk situ, masuk dalam masjid, tengok ada grup, ada satu grup, ada satu halqah, circle yang duduk dalam masjid. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu telah tanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kamu duduk kat sini, kamu duduk dalam halaqah ini, kenapa, untuk apa? Jadi bila macam tu, mereka ni pun jawab, faqalu, katanya mereka, jalasna nazkurullah, kami duduk kat sini, duduk ni nazkurullah, kami berzikir pada Allah. Apa dia jawapan dia? Nazkurullah, kami berzikir pada Allah. Jadi Muawiyah masuk dalam masjid, dia tengok ada satu grup, dia pun pergi kat grup tu, dia tanya, kamu duduk buat apa ni? Ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kamu duduk kat sini? Maka mereka jawab, nazkurullah, kami berzikir kepada Allah. Kemudian bila Muawiyah dengar jawapan mereka, terus Muawiyah tanya balik, Allahi, demi Allah, ma ajlasakum illa zaka, demi Allah, betul kamu ni memang duduk bukan sebab lain, memang tu je sebab dia, iaitu kamu berzikir pada Allah, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka pun jawab, ma jalasana illa dzaka, betul kami tak duduk kat sini ni untuk sebab lain, melainkan untuk itu saja. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, dia kata, Muawiyah kata gini, aku suruh kamu bersumpah ni bukanlah kerana nak menuduh kamu, tuhmah, menjadi tuhmatan pada kamu, menjadi tuduhan kepada kamu yang kamu ni macam berbohong, macam aku tak percaya pada kamu, bukan. Lepas tu kata-katanya Sayyidina Muawiyah,
wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada orang yang begitu dekat seperti kedudukan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah bagi tahu dia adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu ni sekretari lah, sekretari sesulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menteri-menteri ni nama pun sulit-sulit kan. Yang sulit-sulit pun dia tahu semua. Dia tahu semua. Sebab dia jaga sungguh. Begitu juga penulis-penulis wahyu ni, mereka ni adalah orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiausaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Sayyidina Muawiyah, aku ni tak ada satu orang pun yang kedudukan dia macam aku ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kedudukan aku dengan Rasulullah begitu rapat. Tak ada satu orang yang macam aku punya kedudukan ini, yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sedikit meriwayatkan hadis tentang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Dia nak bagi tahu, aku ni walaupun rapat adik ipar Nabi, siang malam dengan Nabi pun, aku ni antara orang yang paling sikit meriwayatkan, menceritakan balik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nak bagi tahu, Muawiyah nak bagi tahu, sebab aku ni berhati-hati, aku tak nak suka buat cerita. Aku ni bukan jenis orang buat cerita. Seolahnya dia nak cakap macam tu kat kita. Tapi dengarlah, hari ni aku nak cerita pada kamu satu perkara. Seolahnya macam itulah cara dia nak menarik keyakinan orang. Dia kata seolahnya aku ni walaupun dekat, hampir dekat dengan Nabi SAW, tetapi akulah orang yang paling sedikit sekali menceritakan tentang Nabi SAW. Kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabihi. Muawiyah kata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah dan masuk ke dalam masjid, lalu menuju kepada satu halqah di dalam kalangan, daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Nabi masuk dalam masjid, mana masjid kita? Kat sana, masuk. Kemudian Nabi SAW pergi kepada para sahabat yang sedang duduk dalam halqah, dalam circle, dalam grup dia. Grup-grup. Dia pergi satu grup ini, satu halaqah. Kemudian Nabi SAW tanya. Nabi SAW tanya, ma ajlasakum. Macam Muawiyah tanya tu juga. Jadi maksudnya Muawiyah tu dia buat macam tu kat orang yang kat masjid dia tu, ialah satu imitate, dia nak tiru Nabi SAW buat kepada para sahabat Nabi dahulu. Maknanya pernah Nabi satu hari masuk masjid, tengok ada sahabat duk berkumpul, Nabi SAW pun pergi. Nabi SAW pergi, maka Nabi SAW pun tanya mereka ni, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Maka mereka menjawab, jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Sahabat kata, kami duduk kat sini untuk kami berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Islam yang Allah Taala telah beri kepada kami. Kami puji Allah atas nikmat hidayah kepada Islam yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kami. Para sahabat jawab macam tu. Maka faqal, Jambi SAW pun tanya mereka, Allahi, wallahi, kalau kata Melayu ni, wallahi, betul macam tu, demi Allah, ma ajlasakum illa dhaka, yang kamu tak duduk kat sini melainkan untuk apa yang kamu cakap tadi. Qalu Allahi ma ajlasana illa dhaka, demi Allah ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhaka, kami tak duduk melainkan untuk maksud tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama macam Muawiyah cakap juga. Mana Muawiyah tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku ni bukan nak tuduh kamu, aku suruh kamu bersumpah tu bukan kerana aku nak tuduh kamu menipu dan sebagainya, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna atani Rasulullah
walakinnahu atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah, tetapi sesungguhnya telah datang kepada aku Jibril alaihi salam, maka dia telah mengkhabarkan kepada aku bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berbangga-banggakan akan kamu di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi Nabi SAW masuk masjid tu sebab Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, tu dalam masjid tu ada satu grup yang duduk kat sini ni, Allah sedang bangga-banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW nak tahu kenapa ya Allah sampai suka sangat tu, sampai bangga-banggakan mereka. Nabi SAW nak tahu. Maka Nabi masuk masjid dan Nabi tanya. Bila mereka jawab, Nabi pun nak reconfirm benda tu. Betul, memang tak ada sebab lain. Betul ya Rasulullah, ini saja sebabnya kami nak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kami mensyukuri, memuji Allah di atas nikmat hidayah, dapat Islam Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri pada kami. Manna bihi alaina. Maka Nabi SAW berkata, Allah sedang bangga-banggakan kamu al-malaikata, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaza fi Riyadhus Salihin, demikianlah sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Riyadhus Salihin, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan sebagainya. Tapi hadis lafaz yang kita gunakan pada hari ini ataupun yang kita baca tadi adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih dia. Jadi di sini kita dapat tengok beberapa perkara yang kita boleh belajarlah, yang perlu kita faham. Pertama sekali, kemuliaan zikrullah. Itu satu. Jadi kita ni kena berzikir pada Allah SWT. Ia adalah antara ajaran teras dalam Al-Quranul Karim. Gesaan, seruan, suruhan berzikir ni memang ada. Uzkurullah zikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebutlah Allah, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, zikir yang banyak. Jadi kita kena berzikir. Kena berzikir. Dari segi pahala tu satu bab, satu hal. Tapi juga dia ada kesan untuk kehidupan kita sebagai umat, sebagai seorang Muslim dan sebagai umat Islam. Nabi SAW beritahu, siapa-siapa yang Allah Ta'ala berfirman, mana hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, kamu berzikirlah kepada aku selepas waktu subuh dan waktu asar. Akfikum fima bainahuma, aku akan cukupkan bagi kamu urusan kamu antara keduanya. Orang yang berzikir lepas subuh, Allah akan ambil tanggungjawab bereskan keperluan dia sampai asar. Lepas tu asar, lepas sembahyang asar, dia berzikir lagi pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan ambil tanggungjawab untuk cukupkan, bereskan urusan dia sampai masuk subuh balik. Jadi kalau kita ni dalam kehidupan kita, pagi petang kita, subuh senja kita ini sentiasa di dalam jaminan Allah, apa akan jadi pada kita? Ini baru datang kata berkat, baru datang pertolongan Allah, keberkatan dalam kerja kita. Bukan masalah nak semayang itu saja, tak. Allah SWT kata, akfikum, aku cukupkan bagi kamu fima bainahuma. Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Allah akan bantu urusan-urusan kita. Sebab tu ada orang lain buat payah, dia buat mudah. Orang lain susah nak dapat, dia senang nak dapat. Kenapa? Sebab dia tunaikan apa yang Allah SWT nak. Sikit je kata Allah. Nabi SAW dalam hadis tu, sa'atan, maknanya seketika sahaja. Bukanlah nak sampai 10,000 nak berzikir, tak. Hanya seketika sahaja pun memadai. Tapi lapangkanlah masa kita berzikir lepas subuh. Dan kalau kita tengok dalam hadis ini, jelas dalam masjid adanya halaqah zikir. Kalau kita ni halaqah zikir kita bila kat surau kita ni? Tak ada. Adalah ustaz lepas baca Yasin tu adalah tahlil sikit. Itu pun tahlil arwah. Kalau bulan Ramadan tu tiap malam lah, sebab ada selalunya ada buat tahlil lah lepas daripada witir kan. Rugilah kita tuan-tuan. Patutnya sentiasa di kalangan dalam masjid kita ni ada grup-grup yang sedang berzikir. Jadi kita tambah lagi satu. Pertama orang semayang, yang kedua dalam masjid ni ada orang belajar hukum hakam, belajar
halal haram. Yang ketiga, ada orang yang membaca Quran. Yang keempat, adanya orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada tu. Ini amalan-amalan yang ada di masjid Nabi SAW dan masjid para sahabat Nabi SAW. Kan? Tuan-tuan, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman atas perkara ini, dan kita sungguh-sungguh untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis-majlis zikir, Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Menunjukkan Allah happy lah tu, Allah suka lah tu, Allah please dengan kita. Kan? Macam kita lah, kalau kita banggakan anak kita, ramai-ramai tu ada seorang tu lah yang kita duk banggakan. Sebab kita suka lah tu. Takkan kalau dia jadi perompak, kita banggakan dia pula? Tak lah kan? Sebab mesti benda yang elok, benda yang bagus. Sebab tu kita banggakan. Macam tu juga di kalangan ramai-ramai sahabat, Jibril datang bagi tahu, ni ada grup ni, Allah berbangga dengan mereka. Bangga pula, sebut-sebut tu pula depan malaikat pula tu. Rupanya sebab mereka ni berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sedang duduk ramai-ramai nak nazkurullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu semoga Allah Taala beri taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat fikirkan dan bawa dalam kehidupan harian kita. Dan seterusnya, jangan lupa kita kongsikan, share, bagi tahu pada saudara-saudara kita yang lain, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Semoga Allah Taala beri taufik atas perkara ini. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan juga dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.